Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya amat hormati semua jemaah Masjid Kampung Licin Gulu, semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua, InsyaAllah. Kita sambung lagi mengenai wasiat Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ada sebut dalam wasiat kepada murid-murid dia, barang siapa yang ingin hidup selamat selepas mati, amalkan 10 perkara. Dan kita dah masuk perkara yang ke-9, iaitu kata Imam Asy-Syafi'i, tunaikan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, banyakkan selawat Nabi. Yang kedua, ikut syariat. Yang ketiga, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sunnah Nabi itu ada 7 sunnah utama yang telah saya sebut baru 2. Pertama, istighfar. Yang kedua, banyakkan wudu. Pagi ni saya sambung yang ketiga. Sunnah Nabi ni banyak, tuan-tuan, banyak sangat. Ikut tak ikut je lah. Yang ikut tahniah, yang tak ikut cuba buat. Tak buat, apa boleh buat? Macam tu. Dia ada sunnah yang kecil, ada sunnah yang besar. Jadi yang saya sebut ni sunnah yang besar. Ada 7 yang besar ni, tetapi pagi ni saya sebut yang ketiga. Baik, yang ketiga, tuan-tuan sekalian, sunnah yang besar ialah solat berjemaah. Ni nombor 3 sunnah yang besar. Baik, tuan-tuan sekalian, solat berjemaah ni lelaki tempat semayangnya di masjid, perempuan tempat semayangnya di rumah. Saya ulang balik, tuan-tuan sekalian, tempat semayang utama fardu lelaki ialah di masjid. Kalau di taman-taman disebut surau, kan, surau atau masjid, maka itu tempat utama semayang bagi lelaki. Perempuan kat rumah, adakah dia boleh datang jemaah? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Afdalnya perempuan semayang fardunya di rumah. Kenapa dia datang? Sebab dia datang ke masjid itu kemungkinan besarnya untuk menuntut ilmu pengajian, kuliah maghrib, kuliah subuh. Itu utama dia datang. Bukan kerana dia datang itu dia kena macam lelaki semayang di masjid, tidak. Perempuan utamanya di rumah. Banyaklah syarat-syarat dia punya faktor-faktor kenapa dia dikatakan semayang di rumah tu. Adalah banyak, panjang cerita dia. Baik. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, pahala semayang jemaah itu 27 kali ganda atau 25 kali ganda. Imam Nawawi kata, ikut sempurna solat kita, daripada 27 tu Allah tak bagi berapa, ikut Tuhan kita tak bagi berapa. Full mark pun boleh, tak full mark pun boleh. 27 per 27 semayang subuh tadi, kita pun tak tahu berapa. Maka kita pun tak dapat nak agak berapa, ikut Allah Ta'ala nak bagi berapa, antara 27 kali ganda atau 25 kali ganda semayang berjemaah. Kenapa semayang jemaah Allah bagi lebih? Sebab jemaah itu kena sabar ketika semayang ikut imam. Imam pahalanya lagi besar berbanding makmum. Makmum ada pahala sekian, imam ada pahala sekian, berbeza. Kenapa beza imam dengan jemaah? Ialah imam tu duduk depan. Siapa yang mampu duduk depan, tuan-tuan? Siapa yang mampu menahan apa tu stres dia ke,
gugup dia ke. Itu sebab pahala imam lebih besar berbanding pahala jemaah. Kemudian kenapa jemaah dapat 27 ni? Sebab dia sabar menghadapi imam itu. Sabar ikut je imam. Imam sujud, dia sujud. Imam lamalah jemaah tu. Kan? Imam tak rokok-rokok. Maknanya lambik apa dia baca? Sabar. Tayat akhir. Imam tak bagi salam lama sangat, sabar. Sabar tu lah pahalanya lebih dalam semayang kita menyembah Allah. Kalau semayang seorang-seorang, ikut kita bebas. Nak laju boleh, nak cepet boleh, nak lambat boleh, ikut kita. Tu sebab pahalanya satu sahaja. Semayang fardu seorang-seorang. Sah tak? Sah semayang seorang-seorang. Baik, habis. Tuan sekalian, yang ketiga tuan sekalian, satu ketika nak bagi tahu solat jemaah lelaki ini tampaknya di masjid. Satu ketika Nabi nak bakar rumah orang yang tidak semayang fardu di masjid. Nabi taklah bakar rumah orang, tidak, nak bagi tahu kepentingan semayang jemaah di masjid. Sehingga kan Nabi nak bakar rumah orang tu. Tuan-tuan, sepatutnya seluruh lelaki di kampung Rincing Hulu ni yang dengar tak dengar dalam live ni, atau di mana-mana pun yang dengar, satu Malaysia kau yang dengar, tempat semayang dia sepatutnya semua lelaki di kampung ni, tempat semayang fardunya di masjid, kena penuh masjid ni. Tu cabaran besar kepada jemaah sekalian, AJK, Nazir. Mana nak fikir ni kan, nak bawa semua jemaah lelaki satu kampung ni tuan-tuan. Kalau taman, satu taman. Kalau taman tu ada 400 pintu, ada seorang lelaki dalam tu, ada 400 lelaki untuk datang ke surau taman tu. Kan? Senang kena buat ni? Mana ada yang senang, kena usahalah. Yang datang, tak datang. Sebab tak tahu kepentingan dia. Baik, satu ketika tuan-tuan sekalian, lepas sembahyang subuh, Nabi tengok belakang, ada yang tak datang sembahyang subuh. Ada yang tak datang sembahyang subuh. Maka Nabi pun lepas subuh, Nabi pergi ziarah orang ni. Kan? Pergi ziarah tuan-tuan. Kita tak mampu nak buat ziarah macam Nabi pergi rumah orang. Mampu ke? Tak mampu kita. Tak mampu. Kena hanya berdoa, ya Allah, kau bukalah hati semua penduduk-penduduk taman ni agar hadir ke surau. Kita doa macam tu saja. Kalau Rincing Hulu, ya Allah, kau bukalah hati, kau berilah kekuatan kepada semua lelaki-lelaki di kampung Rincing Hulu ni untuk hadir semayang berjemaah 5 waktu sehari semalam di masjid ni, ya Allah, amin. Tu doa kita. Jangan kita rasa bangga, aku je yang pergi masjid ni, yang lain semua tak pergi, aku yang paling bagus dekat masjid ni, yang lain tu tak ada lah. Itu bukan macam tu. Kita nak sama-sama bawa semua umat Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Itulah peranan kita sekarang ni kan. Sesiapa yang datang ni, doa dalam doa tuan-tuan, jangan lupa kawan-kawan kita yang belum boleh hadir ni, yang belum berkesempatan. Ya, mungkin ada hal, mungkin dia ada urusan, mungkin dia belum ada kekuatan, lemah lagi nak pergi saja, malah nak pergi je tak jadi. Lemah lah tu, belum lagi tu. Baik. Jadi Nabi pun pergi rumah sahabat. Kan, tanya isterinya, kenapa lah suamimu tak pergi subuh? Tak jumpa pun muka Masih lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Kan? Kata isteri kepada sahabat ni, malam tadi dia tahajud, ya Rasulullah, sampai tertinggal subuh berjemaah di masjid. Subuh dibuat kat rumah, sah-sah juga. Cuma Nabi tengok sahabat bila tak pergi sembahyang subuh, Nabi pergi ziarah. Nabi kata sembahyang subuh lebih baik daripada tahajud. Sembahyang tahajud ini adalah sembahyang sunat yang terbaik selepas sembahyang fardu. Itu safe dia. Safe dia begitu kan. Sembahyang subuh berjemaah lebih baik daripada sembahyang tahajud. Kau buatlah tahajud beribu kali pun tak datang subuh berjemaah, tak jadilah. Tak kono kata orang.
Tahajud bangun, tahajud bangun, tahajud bangun. Subuh tak pergi. Pergilah masjid tu. Sebab apa? Sembahyang subuh tuan-tuan sekalian besar nilai dia. Tuan-tuan bayangkan yang Nabi kata sembahyang sunat sebelum subuh sahaja, siapa yang buat lebih besar nilainya daripada dunia dan seisinya. Bayangkan sembahyang sunat sebelum subuh, pahalanya apatah lagi pahala sembahyang subuh, besar nilainya. Tuan-tuan ya, tuan-tuan tak apa yang datang ni, tuan-tuan istiqamah, okeylah, kekalkan istiqamah tu sampai akhir hayat, insya-Allah. Baik, yang keempat tuan sekalian, paling kurang sembahyang berjemaah 2 orang, paling kurang 2 orang. Contoh imam dan Bilal jadi jemaah. Contoh Siyak dan Bilal, imam tak datang, maka Bilal imam, Siyak jadi makmum. Contoh Siyak dan penolong Siyak, Bilal tak datang, Siyak jadi imam, penolong Siyak jadi makmum. Siapa yang azan? Siyak lah azan. Siyak tu azan sebab Bilal tak ada, sebab Bilal bercuti ke Langkawi, maka Siyak lah azan. Tuan-tuan, cukup 2 ataupun suami dan isteri. Boleh tak suami isteri jadi bersembahyang jemaah kat rumah? Hukumnya boleh. Cuma ulama pesan tak boleh selalu seorang suami sembahyang berjemaah di rumah bersama isterinya. Sebab sembahyang suaminya ialah di masjid. Boleh sembahyang bersama isteri. Bang, boleh tak jadi imam saya malam ni? Boleh. Ialah imam sembahyang maghrib. Tak boleh maghrib isyak, tak boleh isyak sembahyang zuhur dan asar. Kenapa pula asar, zuhur dan asar? Dia senyap, tak baca apa-apa. Mula-mula tak boleh sembahyang maghrib gementar, maka ambil sembahyang zuhur dulu bersama isteri masing-masing. Allahu Akbar, senyap. Tak apa dia baca pun tak tahu, kata bini senyap. Tak, rokok-rokok. Ialah takut jadi imam, tak pernah jadi. Tiba-tiba ditolak dalam masjid, pensan lah dia. Ditolak jadi imam, mana boleh. Jangan buat pasal gugur jantung sekarang. Tak boleh tolak-tolak orang kecuali dia volunteer, cakap orang putih dengan izin. Volunteer, sukarela. Dia naik saja sebab dia boleh. Ni kita main tolak tu sekalian, tolak cerita. Kalau bayi, lalah langsung tak bunyi. Sembahyang maghrib, senyap. Ada berlaku macam tu. Habis. Yang kelima, paling afdal sembahyang ni kat mana? Kat masjid. Walaupun boleh berjemaah di mana-mana, bawah pokok beringin pun boleh jemaah, dekat stadium pun boleh jemaah, dekat RNR boleh. Tuan-tuan dalam kapal terbang boleh. Cuma dalam waktu-waktu yang biasa, yang normal, yang tak ada apa-apa ni, yang tak pergi mana-mana, dengar azan, sembahyanglah di masjid. Paling afdal di masjid. Dan 3 masjid ni lah yang paling power. Apa ti powernya? Yang afdal kalau boleh nak sembahyang dekat 3 masjid ni. Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabi. Yang ketiga, masjid yang kena hentam sekarang ni, Masjid Al-Aqsa. 3 ni fadilatnya berbeza seperti masjid-masjid di luar sana. Kita ingat Masjidil Haram tu cikai-cikai tuan sekalian. Sekali sembahyang 100,000 tau, yang main-main. Berbanding sembahyang dekat Masjid Rincing Hulu Al-Harami. Tukar sikit nama kan, Masjid Rincing Hulu Al-Harami. Lain macam nama masjid ni. Nak suruh kau datanglah kan. Waktu kita pergi haji umrah, kita hari-hari pergi sembahyang dekat Masjidil Haram. Bila balik kata orang haram tak datang, kata betul tak? Kita pergi umrah haji, kita hari-hari pergi Masjidil Haram. Kalau time haji, time subuh tu pukul 2 dah pergi. Tunggu, sanggup datang Masjidil Haram pagi-pagi, tahajud dalam Masjidil Haram 12 rakaat tuan-tuan. Tunggu. Sebab apa? Dekat tanah haram. Bila balik Malaysia tanah halal, payah nak jemaah ni, banyak dia punya cengkaman, payah. Baik, satu hadis tuan sekalian, dengar hadis ni. Yang dengar tengok dekat live pun kan dengar hadis ni. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, siapa yang pergi balik dari masjid, contoh Masjid Rincing Hulu, kena sebut masjid ni,
Masjid Rincing Hulu. Hulu, orang takut hulu mana ni? Masjid Rincing Hili. Hili pun ada. Dia ada dua masjid. Masjid Rincing Hili satu, Masjid Rincing Hulu satu. Siapa yang pergi dan balik dari masjid macam tuan-tuan sekarang, tuan-tuan kan pergi balik kan, setiap fardu pergi balik, maka Allah akan menyediakan baginya tempat di syurga setiap kali dia pergi dan balik. Untung dapat syurga orang yang pergi balik sembahyang jemaah dekat masjid ni. Lelaki ya, perempuan pun dapat juga, walaupun dia bukan diutamakan perempuan ni kan. Kita tak naklah perempuan lebih ramai daripada lelaki datang masjid. Mana lelaki kau kat rumah, terbaliklah dah. Perempuan suami sembahyang fardu kat rumah, isteri sembahyang fardu kat masjid, terbalik. Patutnya suamilah yang datang di masjid, perempuan sembahyang kat rumah isterinya, terbalik. Kuliah pun sama, kadang-kadang perempuan lebih ramai berbanding lelaki, lelaki tak ramai. Sekarang ni dah bagus, lelaki lebih ramai daripada perempuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kenapa saya bawa tajuk sembahyang jemaah? Sebab kita ni dah nak mati tuan-tuan ni. Mungkin besok menjak lagi. Ambillah peluang tu. Baik, ada dua sembahyang yang disebut khas dalam hadis Nabi yang fadilatnya luar biasa. Dia ada 5 sembahyang, ada 2 sembahyang disebut fadilat. Yang 3 tu tak sebut sangat, kurang, walaupun ada fadilat, tapi 2 ni Nabi bagi tahu fadilat. Apa dia tuan-tuan sekalian? Sembahyang subuh, sembahyang isyak berjemaah. 2 ni jangan kita tinggal berjemaah di masjid atau di surau atau di mana-mana lah tuan-tuan sekalian, asal jemaah lah. Jangan tinggal 2 sembahyang ni. Kalau 5 waktu, 3 ni kita tak boleh mampu datang sembahyang berjemaah dekat masjid ke surau. 2 ni jagalah. Subuh nak pergi kerja, sebelum pergi kerja tu singgahlah mana-mana masjid. Kalau tempat kerja tu jauh, kalau tempat kerja dekat, sembahyang di tempat taman kita, di kampung kita, lepas tu pergilah kerja. Yang penting sembahyang berjemaah itu subuh dan isyak, sebab ada nilai tambah dia tu. Ingat, senang ke nak suruh anak-anak kita pergi sembahyang subuh dan isyak berjemaah? Anak kita pun payah tuan-tuan. Anak lelaki kita lihat nak bangun tu, dia boleh sembahyang fardu kat rumah pun satu kejayaan paling besar, champion tu. Anak lelaki kita yang nak pergi sembahyang subuh dan isyak jemaah ni, apatah lagi zuhur asar, memang tak dapat tuan sekalian, tak dapat tu. Ini kat rumah tu anak kita lelaki apa dia buat? Tidur lagi kan pukul 7 bangunlah deh. Pukul 7 hari-hari macam mana? 7 hari-hari. Macam itu sebabnya rezeki tak menjadi bonus sebab tak bangun awal. Dalam radio hari tu ada ustaz tu cerita, kalau nak rezeki itu murah, bertambah barakah, subuh awal lah. Dia kata macam tu. Dia subuh pukul 7:05 dah habis subuh, baru nak sembahyang. Itu sebab rezeki tak masuk-masuk. Itu sebabnya kadang-kadang payah nak dapat duit. Sebab apa? Itulah punca dia. Saya dengar dalam radio tuan-tuan. Kita tak masalah. Anak-anak kita, anak-anak muda, budak-budak yang belajar di IPT, dia contoh bangun pukul 7.10, hari-hari qada tuan-tuan sekalian. Sampai dia nak qada ni sampai umur 40 sembahyang betul lah. Janganlah macam tu. Kita dah okey dah. Anak-anak kita ni, anak-anak saya juga lelaki ni pemimpin masa depan. Orang yang sembahyang subuh berjemaah dapat pahala seperti orang yang sembahyang malam penuh. Orang yang sembahyang isyak berjemaah dapat pahala orang yang sembahyang sunat separuh malam. Itulah pahala dia. Kan? Itu sebab berat bagi orang munafik. Sembahyang subuh dan isyak ni sangat berat bagi orang munafik. Bukan bermakna kita kena pergi rumah dia sebab munafik. Kau munafik ni, bukan. Nak sebut orang yang nak tak datang subuh dan isyak berjemaah tu, bagi dia tu berat. Sebab orang munafik susah nak pergi sembahyang subuh dan sembahyang isyak jemaah. Payah maksudnya.
Jangan kita ambil kapur pergi cop rumah dia. Zat pangkat, ni munafik ni. Sebab apa? Tak datang subuh, tak datang isyak. Nabi kata berat bagi orang munafik. Kang sebut dia munafik, sekarang bergaduhlah satu kampung. Ya. Kalau tahulah pahala semayang subuh dan isyak berjemaah, pasti dia datang mengangkat, kata Nabi. Pasti mengangkat datang. Kita naik motor, bukan mengangkat pun. Motor pula bukan tandang, pakai starter, tokannya. Yang perempuan naik basikal elektrik, anak dia balik. Ataupun bapak dia, anak dia beli basikal elektrik. Abah pergi masjid naik basikal elektrik, kami dah beli 2,000, kau pergi tak? Dan tak pergi dah. Kau pun sama juga kena beli basikal elektrik. Anak beli ayah basikal elektrik, anak pun tak pergi. Tak kena lah macam tu. Anak kumpul duit beli untuk ayah basikal elektrik. Kat taman saya tu ramai dah pakai basikal elektrik. Yang muda pun pakai basikal elektrik cas bateri. Kalau perempuan tu, makcik tu, sedap elektrik sekarang ni. Okey lah ada inisiatif itu. Habis tu yang sponsor basikal elektrik tu pergi ke tidak? Tak pergi. Pasal kojo banyak. Kono siap kojo. Memanglah kojo banyak, sampai kiamat tak pergi kojo. Tu cakap tu doa. Kojo banyak lah. Kojo banyak sampai kiamat lah. Tu doa tu. Sibuk lah. Sibuk sampai kiamat lah kau. Sibuk kojo. Memang sibuk tuan-tuan. Mana ada tak sibuk kojo ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, somut tuan-tuan sekalian sibuk. Dia tu dah buat jam berjalan dia somut tu. Tak berhenti somut ni berjalan. Tu tengok somut tu. Jumpa je. Assalamualaikum. Pam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pam. Waalaikumsalam. Somut jumpa je. Cium. Pam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak-agak saya lah kan. Apa bahasa mana tahu. Samut tu mana ada berhenti. Ada lagi samut hitam tak berhenti. Apa dia buat ni tak berani ko. Kita kata sibuk samut tu. Kita mana ada sibuk. Mana lolap adalah tidur. Entahlah. Malu kat samut tuan-tuan sekalian. Malu kat samut. Sebab samut paling samut ataupun burung terbang konek berhenti, terbang konek berhenti. Tu burung tu. Akhirnya kena tembak gagak kan, mati gagak tu kan. Banyak mana gagak kena tembak kan. Baik tuan-tuan sekalian, pagi ni pasal jemaah tuan-tuan sekalian. Bagi yang dah datang tak ada masalah. Yang tak datang ni, yang dorang ni ambil pot sikit lah. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang bersuci mengambil wuduk di rumah ni syarat dia berwuduk di rumah. Kalau batal di tengah-tengah pun dapat agak sampai masjid ambil wuduk. Siapa yang berwuduk atau bersuci di rumah, datang masjid menunaikan solat fardu, kedua langkahan kakinya itu, satu menghapuskan dosa dan yang lain angkat darjat. Kan? Ambil lah peluang tu. Jalan kaki. Habis tu yang naik kereta, yang naik motor, dia kira pusingan tayar. Pusingan tayar tu bergorak dikira satu pahala. Macam jalan kaki juga. Okey. Bagi orang-orang yang tak sempat jemaah dah sampai dah habis, Nabi kata tetap juga dapat jemaah juga pahalanya tu. Tengok Allah Taala bagi juga. Nak pergi sebut subuh contoh. Berak dulu di rumah. Alamak, tertinggal sembahyang jemaah. Tak, pergi je. Lewat, pergi sembahyang seorang-seorang. Tetap juga dapat pahala jemaah walaupun dia sembahyang seorang-seorang. Kerana Nabi ada pesan dalam hadis, tuan-tuan sekalian. Lamek pun lamek tetap datang. Okey, dah bersuci, dah berwuduk tuan-tuan sekalian, tiba-tiba ada hal. Itulah uzur. Nak terkencing, nak terberak, kadang-kadang tiba-tiba sakit badan, tapi nak pergi juga tuan-tuan sekalian. Dia yang betul-betul tak boleh pergi ni apabila uzur yang teruk. Contohnya itulah sakit yang berat, tak pergi pun tak apa. Kan hujan yang terlampau lobek sampai tak boleh keluar tuan-tuan sekalian. Pakai payung pun tak boleh, naik motor pun tak boleh, kereta tak ada.
Kereta tak ada motor je. Tu tak apa. Yang ketiga, panas yang bersangatan. Bila kita keluar tu kita tak tahan, keluar je aneh tuan sekalian. Macam dekat Mekah, sembahyang zuhur asar tak mampu nak pergi tuan-tuan, panas melampau. Dan siapa yang pergi umrah tahulah kan, yang pergi haji nak pergi, ya Allah panas, patah balik sembahyang di hotel. Boleh tak pergi? Boleh, sebab apa? Panas buana tuan-tuan, domam, pitab. Adalah benda-benda yang kita yang dibenarkan tak pergi sembahyang berjemaah di masjid, adalah dia punya sebab-sebab dia. Ini tak ada apa-apa sebab tak pergi, itu yang jam tu. Relax je, minum teh, Allah akbar, asal buat tak tahu ya. Ni yang nanti Allah tanya besok, yang itu ketakut tak boleh jawab. Kenapa tak pergi sembahyang asar jemaah, minum teh? Jawab macam tu. Jangan tuan-tuan. Benda ni kena cakap tahu tuan-tuan sekalian. Tak boleh kata kalau boleh. Tak, semua lelaki tampaknya 100% semayangnya di masjid. Nak tak nak je, lawan nafsu, lawan godaan syaitan, tu je. Baik, hadis yang lain tuan-tuan sekalian, hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata, solat nafilah di rumah kalian, solat sunat semua di rumah tuan-tuan. Sebaik-baik solat sunat bagi kamu adalah di rumahnya, kecuali solat fardu. Semua solat sunat kalau bolehlah, tapi kita tak mampu nak buat qabliyatan, ba'diyatan di rumah. Sebab apa kan, wek kat rumah sekarang tertinggal pula sembahyang fardu berjemaah pula, lambek. Okey? Tapi kita nak buat ba'diyatan kat rumah, bila balik isyak sekarang tak buat kat rumah. Macam sekarang tuan-tuan sekalian, banyak surah buat baca al-mulk selepas sembahyang isyak. Kan? Al-mulk selepas sembahyang isyak. Dia ada beberapa surah yang tuan-tuan kena amalkan malam. Apa dia? Pertama surah al-mulk, yang kedua surah al-waqi'ah, yang ketiga surah ad-dukhan. Baca malam seelok-eloknya. Kan waqi'ah tu Nabi kata hilang papa selama-lamanya. Ad-dukhan bila kita baca malam, malaikat besoknya akan memohon keampunan kepada kita. 70,000 malaikat memohon keampunan. Surah ad-dukhan, baca malam. Tapi tentu ada satu surah yang kita tinggalkan. Surah apa? Surah as-sajadah. Baca as-sajadah tuan-tuan sekalian, hari-hari, tak kira bila lah, tak bacalah tuan-tuan sekalian. Kalau tak nak baca Quran pono tu, bacalah surah-surah tertentu. Kata ulama itu fast track untuk lebih dapat pahala. Namanya surah munjiat, surah yang ada penawar ni, surah yang ada khasiat. Surah al-munjiat tu surah-surah yang ada fadilat besar. Antaranya surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-Waqi'ah, surah Ad-Dukhan, surah As-Sajadah. Itu semua surah-surah Al-Munjiat yang ada khasiat. Kalau tak nak baca full version Quran tu, kalau tak nak, asal ulama sebab apa? Disebut inilah surah-surah yang ada khasiat fadilat besar. Kalau tak nak baca daripada Al-Baqarah sampai An-Nas, jenis tak nak baca, bacalah surah-surah tu. Tak nak baca surah tu juga, baca surah 3 kul. Kul huwallahu ahad 3 kali pagi, 3 kali petang. Kemudian surah apa lagi? Surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-As, surah Quraisy, dan surah Alam Nashrah. Baca macam itu. Habis tuan-tuan sekalian. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian, sebelum kita tutup ya, kita syurut 7:03 kan. Baik, riwayat Imam Abu Daud. Ini penting, tuan-tuan dengar baik-baik tuan-tuan, ini penting ya. Seorang lelaki dan seorang lelaki semayang jemaah ni lebih baik daripada semayang seorang ya. Seorang lelaki imam, seorang lelaki makmum lebih baik daripada seorang yang semayang seorang-seorang. Baik, seorang imam dan 2 orang makmum lebih baik daripada yang 2 tadi. Nampak? Maknanya Nabi kata lebih banyak itulah yang paling disukai Allah. Lebih banyak itulah yang paling disukai Allah. Maknanya
kita nak masjid kita tu penuh macam sembahyang Jumaat. Lebih banyak orang, lebih Allah suka. Makmum seorang ada 400 sampai ke tandas dia punya banyak. Tuan-tuan sekalian, masa saya pergi Temenduga, tuan-tuan sekalian, bulan lepas ke bulan 9 itu Temenduga, tuan-tuan sekalian, Temenduga pengurusi surau. Baik, apa misi tuan jadi pengurusi surau? Dia tanya saya nak bawa semua orang taman saya sembahyang jemaah di masjid. Cara macam mana? Soalan ni. Kuliah ke? Kuliah tak jalan. Macam mana tuan nak bawa semua lelaki datang masjid, datang surau tuan? Jam sekejap. Macam mana jawab ni? Ada misi lah. Misi pengurusi surau, misi nazir. Apa misi dia? Nak bawa seluruh lelaki di kampung ni 100% datang masjid. Itu misi utama. Yang kedua, kuliah ni nombor 2. Kuliah ni bukan semua orang nak dengar. Nak dengar pun tengok ustaz juga. Ustaznya tak best, ustaznya tak syok, ustaz ni garang bona, ustaz hari Khamis tak apa bono weh, ustaz hari Jumaat slow sangat. Apa tu? Apa yang kau nak? Tak yah. Kuliah-kuliah ni bukan semua nak dengar, tuan-tuan. Kuliah yang dengar tuan-tuan je. Tuan-tuan ni ada kekuatan duduk sekejap tak apa. Yang pentingnya sembahyang berjemaah. Kan Nabi kata lebih ramai lebih Allah suka, lebih Allah datangkan rahmat dekat kampung tu. Ni kampung Rincing Hulu, berapa rumah? 100. Mesti ada 100 lelaki yang hadir ke masjid ni sepatutnya. Okey, dunia nak kiamat tuan-tuan. Sikit lagi ni, tak tahu bila. Berebut peluang. Riwayat daripada Abi Syaibah, tuan-tuan sekalian, kisah daripada Abdullah bin Abi Makhtum, buta. Buta, ni buta, ni kisah buta, tuan-tuan sekalian. Di Malaysia ada orang buta, ramai orang buta, tuan-tuan. Ramai orang buta kan. Itu Allah Ta'ala takdirkan dia buta, butalah tak apa. Baik, Abdullah bin Abi Makhtum, tuan-tuan sekalian, dia ni, tuan-tuan sekalian, berdialog dengan Nabi. Tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku tak datang masjid berjemaah? Jawapan pertama Nabi, boleh. Sukalah dia. Dia lah buta, rumah jauh. Boleh, suka dia. Sebab dia buta, rumah jauh. Baik. Selang beberapa minit, tuan-tuan sekalian, dia panggil balik Abdullah bin Abi Makhtum. Wahai Abdullah, kau dengar azan tak? Dengar ya Rasulullah, dengar. Kau punya semayang hendaklah di masjid, kata Nabi. Abdullah bin Abi Makhtum langsung tidak bersungut. Baik ya Rasulullah, ikut apa yang Nabi kata, datang walaupun dia buta. Tuan-tuan, ingat ya, ini kisah yang bagus untuk kita amati, tuan-tuan sekalian. Orang buta, tuan-tuan sekalian, ada yang datang berguling-guling sebab kaki tangan tak ada pun ada. Saya jumpa video tu. Ada yang kaki tak ada datang, dua-dua kaki jalan ikut tangan pun ada, tuan-tuan sekalian. Kat taman saya pun ada juga, kaki tak ada datang pakai tongkat, mayang duduk kat tepi. Saya tengok ini motivasi ni. Sebab dia hadir, tuan-tuan. Okey. Last kali, tuan-tuan sekalian. Ni last sebelum kita tutup, iaitu takbir ula ni. Takbir ula ni takbir bersama imam. Apabila imam takbir tu ihram, kita naik. Nabi kata barang siapa yang dapat bertakbir ula bersama imam selama 40 hari, bebas daripada 2 perkara. Pertama, bebas api neraka, bebas daripada sifat munafik. Nabi kata barang siapa yang boleh bertakbir ula. Takbir ula tu imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Takbir ula, bukan ula sawa, tak. Takbir ula. Ya? Koja benar ni. Orang pencen pasti dapat, orang koja tak dapat. Koja, tuan-tuan. Takbir ula ni memang bebas daripada api neraka, bebas daripada sifat munafik, tuan-tuan sekalian. Koja benar ni. Ada ustaz tu cerita, saya tengok dalam YouTube. Ustaz tu cerita, ada seorang pakcik tua tu berumur 80 tahun, tak pernah tinggal takbir ula selama 20 tahun.
tak pernah tinggal, saya sebut tak pernah tinggal takbir ula bersama imam 20 tahun. Dia mula 60, 80 umur dia 20 tahun, tak pernah tinggal. Bayangkan tuan-tuan sekalian, Nabi kata 40 hari, dia 20 tahun tak pernah tinggal takbir ula. Pak cik ni usaha dia. Orang pun tanya dia, pak cik, kalau pak cik tertinggal takbir ula ni, apa pak cik buat? Pak cik tak dapat nak jawab soalan tu sebab pak cik tak pernah tinggal. Tuan-tuan, tak pernah tinggal 20 tahun. Satu ketika AJK Masjid bagi tahu kepada pak cik tu, kepada audien, okey, minggu depan ada sultan nak datang masjid kita, saf pertama mesti dikosongkan. Sadarlah pak cik tu, sebab pak cik tu tak pernah duduk saf kedua. Dek kerana itulah tuan-tuan sekalian, kat dunia pun Allah Ta'ala dah jaga pak cik ni. AJK jumpa pak cik ni, pak cik boleh duduk saf depan, alhamdulillah. Kat dunia lagi Allah dah jaga pak cik ni tetap duduk saf depan. Sebab apa? Dia tak pernah tinggal takbir ula bersama imam, dan dia sentiasa duduk saf pertama macam tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ya? Yang last ni apa? Rabut la takbir ula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu takbir ula. Maknanya semayang memang bersama imam. Itulah ganjaran yang Allah bagi, tuan sekalian. Wallahu a'lam, tuan-tuan sekalian. Semoga kita semua dapat manfaat. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.